Kemurungan telah berleluasa di seluruh dunia dan hasilnya lebih parah berbanding kes di Malaysia. Walau bagaimanapun, tahap kesihatan mental yang dihadapi masyarakat kini perlu diberikan perhatian yang serius. Memandangkan kes kemurungan melonjak naik dari tahun ke tahun di Malaysia. Menurut laporan kajian morbiditi kesihatan kebangsaan 2015, melaporkan sebanyak 11% rakyat di negara ini berdepan masalah psikiatri dengan 20% remaja ada masalah gangguan psikologi dan berisiko mengalami masalah mental. Hal ini menyebabkan tahap kemurungan di Malaysia perlu diambil berat dan hal ini perlu ditangani agar tidak memberikan impak yang besar kepada komuniti dan negara. Dalam topik ini, kami akan membincangkan tentang definisi kemurungan, gejala atau tanda awal kemurungan, statistik kemurungan di Malaysia, punca atau faktor kemurungan, cabaran dalam mencegah kemurungan di Malaysia, serta tindakan dan peranan pihak tertentu untuk mengatasi masalah kemurungan di Malaysia, iaitu peranan pihak kerajaan, peranan pihak keluarga serta peranan individu itu sendiri untuk mengatasi masalah kemurungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Sapira binti Razman dan saya akan memberitahu definisi kemurungan. Kemurungan adalah gangguan mood yang boleh membuat seseorang rasa sedih, letih dan pelbagai lagi benda. Hilang motivasi untuk belajar, untuk buat kerja rumah, untuk membuat aktiviti-aktiviti harian. Seseorang boleh didiagnose di hospital jikalau seseorang itu ada simptom-simptom kemurungan dalam jangka masa 2 minggu. Kemurungan adalah sangat penting untuk seseorang dan ia bukan satu kelemahan ataupun kecacatan seseorang kerana ianya dibina. Di Malaysia, kira-kira 2.3 juta orang mengalami kemurungan pada satu ketika dalam hidup mereka. Prevalence kemurungan di Malaysia dianggarkan 8% hingga 12% dan kira-kira 20% orang dewasa berumur antara 13 dan 17 tahun mengalami kemurungan. Seterusnya, saya akan memberitahu tanda-tanda awal kepada individu yang menghadapi kemurungan. Antara tanda-tanda penyakit kemurungan adalah perasaan sedih sepanjang hari dan hampir setiap hari dalam tempoh 2 minggu, tidak bersemangat atau tidak berminat melakukan aktiviti yang disukai sebelumnya. 3. Kurang selera makan atau berat badan merosot 5% daripada asal dalam waktu yang singkat. 4. Corak tidur berubah, sama ada kurang tidur atau terlebih tidur. 5. Selalu letih dan kurang tenaga. 6. Perasaan bersalah yang tidak setimpal dengan sesuatu perubatan atau merasakan diri tidak berguna. Tidak mampu memberikan perhatian konsentrasi yang terjejas. 8. Berfikir tentang keinginan untuk mati atau bunuh diri dengan kerap atau mempunyai rancangan untuk membunuh diri. Dan 9. Gejala ini menjejaskan fungsi seharian sama ada dari segi aspek sosial ataupun pekerjaan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, terdapat lebih daripada 264 juta orang di seluruh dunia mengalami kemurungan. Di Malaysia, menurut sebuah artikel daripada laman web harian Metro, didapati sejumlah 85.5% daripada 145.173 panggilan telah disambut oleh agensi kerajaan sejak 25 Mac 2020 hingga 20 Mei 2021 dan panggilan tersebut melibatkan masalah kesihatan mental yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling seperti kemurungan, keresahan, stres akut, penderaan dan tingkah laku bunuh diri. Merujuk laporan Persatuan Penyalahgunaan Bahan dan Kesihatan Mental, remaja berusia 12 tahun hingga 17 tahun memiliki kadar episod kemurungan utama tertinggi iaitu
14,4%, dan seterusnya diikuti oleh dewasa muda yang berumur 18 tahun hingga 25 tahun, yaitu 13,8%. Dewasa pula yang berumur 50 tahun dan ke atas mempunyai sebanyak 4,5%, yaitu kadar episod kemurungan utama yang paling rendah. 11,5 juta orang dewasa mengalami episod kemurungan utama dan tahun lalu mengalami penurunan terburuk. Di kalangan pelajar kolej, kemurungan yang teruk meningkat dari 9,4% kepada 21,1% dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Menurut Jurnal Kesihatan Remaja pada tahun 2007 hingga tahun 2018, kadar kemurungan sederhana hingga teruk bertambah dari 23,2% ke 41,1%. Masalah kemurungan juga membawa kepada kes bunuh diri. Sejak kebelakangan ini, dengan menghadapi cabaran pandemik COVID-19, 468 kes bunuh diri telah dilaporkan hanya dalam masa 5 bulan pertama. Sebelum tercetusnya COVID-19, direkodkan bahawa 20% masyarakat Malaysia menghadapi gejala tekanan. Sekarang, kadar peratusan ini telah meningkat hampir 2 kali ganda jumlah peratusan tahun lepas, iaitu 38%. Data ini merupakan statistik kes bunuh diri pada tahun 2019, tahun 2020, dan 5 bulan pertama tahun 2021. Menurut laporan PDRM, sebanyak 281 orang lelaki dan 1,427 orang perempuan telah membunuh diri. Mangsa yang terbabit adalah berumur antara 15 tahun hingga 18 tahun yang berjumlah 872 orang, dan mangsa yang berumur 19 tahun hingga 40 tahun pula seramai 668 orang. Kemurungan ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja yang mengalami masalah di tempat kerja, di rumah atau tempat belajar. Antara punca yang menyebabkan seseorang itu boleh menghidap kemurungan adalah apabila mereka mempunyai banyak masalah dalam satu masa. Apabila terlalu banyak masalah yang dipikul oleh seseorang itu, mereka lebih cenderung untuk mengalami kemurungan. Dan pelbagai perasaan bermain dalam fikiran mereka yang boleh memberi kesan yang buruk terhadap kehidupan mereka. Keduanya, kemurungan juga boleh berlaku berpunca dari genetik keluarga, dan mengikut kajian, biasanya mereka yang mempunyai genetik dari ahli keluarga ini akan mengalami kemurungan pada usia 30 tahun dan ke atas. Ketiga, persekitaran dan situasi sekeliling juga amat penting untuk menjaga kesihatan mental mereka. Seterusnya, kehilangan orang tersayang juga boleh membuatkan seseorang itu menghidap kemurungan. Orang yang belum atau sedang menghidap penyakit kemurungan itu, mereka lebih cenderung untuk mendapat masalah kemurungan apabila kehilangan orang yang tersayang, dan mereka akan menerima kesan yang buruk terhadap kesihatan dan urusan kerja harian mereka. Selain itu, kemurungan juga boleh dihadapi oleh pesakit yang menghidap penyakit kronik kerana tahap kesihatan mereka yang tidak mengizinkan, iaitu kurang baik, telah mengganggu mereka bukan sahaja dari segi fizikal, malah juga dari segi emosi, dan itu akan menyebabkan mereka cenderung untuk menghadapi masalah gangguan mental.
secara amnya, penggunaan media sosial juga adalah salah satu punca seseorang itu boleh menghadapi kemurungan kerana terlalu banyak input negatif dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, seperti contoh gangguan seksual yang dipaparkan di media sosial serta bully cyber juga boleh menyebabkan seseorang itu menghadapi masalah kemurungan. Antara cabaran yang masyarakat kita sekarang alami dalam usaha untuk mencegah kemurungan ini adalah apabila seseorang itu perlu memahami masalah yang dialami oleh orang yang mengidap penyakit mental ini. Selain itu, kita juga perlu memberi perhatian kepada pesakit mental kerana mereka amat memerlukan lebih perhatian berbanding orang yang tidak menghidap sakit mental. Seterusnya, mengubah persepsi orang ramai tentang kemurungan ini juga adalah antara cabaran masa kini kerana kurangnya penekanan terhadap isu ini terutamanya dalam kalangan orang dewasa. Menyediakan kemudahan dan bantuan kepada mereka yang memerlukan juga merupakan salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh kerajaan dan ahli keluarga, terutamanya dalam usaha untuk menjaga kesihatan mental seseorang itu. Masalah kesihatan mental di Malaysia yang semakin membimbangkan ini haruslah kita tangani dengan secepat mungkin supaya dapat mengurangkan jumlah pesakit yang menghidap penyakit mental. Jadi kesihatan mental ini merangkumi kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial. Oleh itu, amatlah penting untuk kita mengawal emosi, psikologi dan kehidupan sosial kita supaya dapat mengelakkan dari penyakit atau kecelaruan mental yang boleh menjejaskan kehidupan harian kita. Secara keseluruhannya, rakyat di Malaysia ini masih kurang pendedahan terhadap isu kesihatan mental ini. Oleh itu, pihak kerajaan, keluarga dan individu itu sendiri memainkan peranan yang penting dalam usaha menangani masalah kesihatan mental di Malaysia. Pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam menangani isu ini kerana majoriti yang menghidap penyakit mental adalah dari golongan muda yang bakal menerajui negara kita pada masa yang akan datang. Jadi, antara tindakan yang boleh diambil oleh kerajaan adalah dengan menyediakan talian khusus kepada mereka yang menghidap tekanan dan memerlukan sokongan emosi. Kerajaan juga boleh bekerjasama dengan badan bukan kerajaan supaya dapat membantu lebih ramai orang yang memerlukan. Contohnya, Befrienders ataupun The Mind Hub. Banyak lagi NGO yang dapat membantu mereka yang memerlukan sokongan emosi dan mereka yang menghidap penyakit mental atau kemurungan. Seterusnya, pihak kerajaan juga bertanggungjawab dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang isu kesihatan mental ini. Institusi kekeluargaan yang kukuh amatlah penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Penyakit mental ini boleh sahaja dihidapi oleh semua lapisan masyarakat. Golongan muda lebih cenderung untuk menghidap masalah mental jika emosi dan persekitarannya terganggu. Jadi ahli keluarga mestilah menunjukkan kelakuan yang positif dan emosi yang stabil agar tahap mental seseorang itu berada di tahap yang normal. Kedua, ahli keluarga haruslah mempunyai sistem komunikasi yang baik kerana sistem komunikasi yang baik ni amatlah penting dan membuatkan seseorang itu cenderung untuk berkongsi masalah dalam kalangan ahli keluarga. Jadi apabila wujudnya komunikasi dua hala tu, ia dapat
melahirkan suasana yang harmoni dan positif dalam kehidupan harian. Sebagai seorang individu pula, kita sebagai seorang manusia haruslah peka dengan keadaan mental kita sendiri, supaya tidak menjejaskan kehidupan orang di sekeliling kita. Jadi jika terdapat tanda-tanda awal yang menunjukkan bahawasanya kita menghidap penyakit mental, kita mestilah segera tangani perkara itu dan dengan cara mengamalkan gaya hidup sihat. Contohnya makan makanan yang berkhasiat, tidur yang cukup, dan sentiasa melakukan senaman ringan. Pengamalan gaya hidup sihat ni dapat mengekalkan kesihatan mental yang optimum pada seseorang itu. Seterusnya, penggunaan media sosial juga perlulah dihadkan supaya dapat memberi ruang kepada otak kita untuk berfikir secara waras dan logik. Kerana media sosial pada zaman era teknologi ini mempunyai pelbagai konten yang kebanyakannya negatif dan kita memerlukan masa untuk berfikir dan menapis semula maklumat yang kita dapat dari media sosial. Akhir sekali, kita haruslah mengurus emosi kita dengan baik, kerana ianya sangat penting untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita. Dan juga pengurusan emosi yang baik itu dapat mengeratkan lagi hubungan sesama manusia dan dapat melahirkan suasana yang harmoni dan positif di sekeliling kita. Berdasarkan perbincangan berikut, tahap kesihatan mental mempengaruhi kehidupan seseorang. Sama ada individu tersebut mempunyai mental yang sihat, maka mereka akan menjalani hidup harmoni, manakala individu yang mengalami kemurungan akan berdepan dengan pelbagai kemusykilan dalam menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, masyarakat haruslah sedar dan peka akan kesihatan mental akan seseorang sekeliling dan sentiasa bertanya khabar akan mental dan fizikal mereka dan sentiasa menghulurkan bantuan dari pelbagai segi seperti menghulurkan kewangan atau mendengarkan keresahan untuk meringankan beban yang dipikul oleh mereka.